Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, kalau kita lihat secara zahir yang kita nampak dengan ilmu yang sedikit, tuan-tuan, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniti kehidupannya. Ada senang tuan-tuan macam kita? Ada Rasulullah tidur atas tilam 5 inci, tuan-tuan? Tak. Bagaimana ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah? Kerana apa? Kerana ujian itulah tanda cinta dan kasihnya Allah SWT kepada hamba. Kalau nak dibandingkan, tuan-tuan, kita dengan Rasulullah, ujian yang diberikan Allah SWT jauh, tuan-tuan, jauh. Kalau nak dikira hebatnya seseorang itu diukur dengan kesenangan, tuan-tuan, kalau kita nak kata hebat seorang itu disebabkan kesenangan dia, Allah tak boleh. Tetapi ukuran seseorang itu dengan kesusahan, kepayahan, kejeritan, kerana di situlah ada pendekatan ataupun hampir seorang itu dengan Allah. Diuji daripada dalam kandungan, dengan kematian, diambil kasih sayang seorang bapa. Lepas tu lahir pula, tuan-tuan, diambil pula kasih sayang ibu. Sedia kita maklum macam mana hebatnya kasih sayang ibu. Selepas hebat kasih sayang ibu ni, tuan-tuan, orang yang paling hebat kasih sayang pada anak ialah datuk. Allah Ta'ala ambil pula kasih sayang datuk. Ada seorang bapa saudara, tuan-tuan, diambil. Ada seorang isteri yang hebat, diambil. Untuk apa, tuan-tuan? Diambil satu demi satu, tuan-tuan. Di situ ada hikmah besar supaya Rasulullah semakin dekat dan betul-betul meletakkan pergantungan hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah baru disyariatkan solat. Diambil semua tadi, badan diganti pula dengan satu handphone yang paling terbaik sekali komunikasinya, iaitu solat. Allahu Akbar, tabarakallah. Tuan-tuan, contoh Rasulullah itu contoh pada kita. Contoh, tuan-tuan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia, tuan-tuan. Alangkah banyaknya wanita-wanita yang dahulu di rumah ibu bapanya sebagai contoh anak yang baik, suci dan bersih, kemudian apabila berkahwin dengan seorang lelaki yang serba boleh dan serba diserahkan kepada suami yang curang dan rosak akhlaknya, maka bertukarlah corak wanita-wanita itu menjadi wanita yang sumbang, terlampau, bebas, memandang sepi sahaja, semua prinsip-prinsip diperketi dan tidak mengambil peduli lagi terhadap kehormatan dan harga diri. Itu sebabnya suami memainkan peranan penting. Pemahaman agama sangat penting. Kerana apa? Dia yang menjaga dan mencorak isterinya, dia mencorak anak-anaknya. Biarlah isteri tadi, tuan-tuan, bahkan isteri tadi, perempuan tadi hebat macam mana pun, tuan-tuan, kalau suaminya itu tak hebat, maka dengan fitnah yang ada pada suami akan menular kepada isteri. Berapa ramai, tuan-tuan, ustazah-ustazah, bakal-bakal ustazah yang pakai tudung labuh waktu belajar, tapi bila kahwin saja, tuan-tuan, habis semua. Habis. Sebab apa? Sebab mempunyai suami yang tidak memahami agama. Bukan memahami isteri, memahami agama. Kita tak nak dia faham isteri je, kita nak dia betul-betul faham agama. Berapa ramai juga, tuan-tuan, isteri yang tidak berapa faham agama, yang mana sebelum kahwin, tuan-tuan, terbuka sana, terbuka sini, tapi bila kahwin, tuan-tuan, Allah Akbar, tabarakallah, lebih hebat daripada seorang ustaz. Kalau kita lihat contoh sendiri, tuan-tuan, artis-artis kita, berapa ramai artis kita bila lepas kahwin je, tuan-tuan, Allah Akbar, tabarakallah, tudungnya bukan setakat dituduk dada, tuan-tuan, sampai ke lutut. Kenapa, tuan-tuan? Hebatnya suami. Ini bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Saya tak nak sebut siapa, rasa tuan-tuan pun perasan siapa. Dan berapa banyak artis kita yang pakai tudung labuh selepas kahwin. Allah Akbar. Sebab apa? Sebab suami. Dan berapa ramai juga orang yang sebelum kahwin. Kadang-kadang saya datang pulang muslimat, tuan-tuan, kita jadi tempat luahan pula. Datang, mak, ustaz, saya ni nak nyembang ustaz, tak apa, makcik cakap. Boleh saya dengar. Kita nak. Saya hantar anak saya daripada kecil sekolah kamu, Ustaz. Alhamdulillah, makcik bagus. Sampailah dia balik ngaji, ya Allah. Tapi bila kahwin, Ustaz, habis pun pakaian dia.
yang ngadu macam tu. Nak salahkan siapa? Mak ayah yang memilih, yang menerima. Ini dia. Sebabnya pilih betul-betul pasangan, baik suami ataupun isteri, menantu lelaki ataupun menantu perempuan. Pastikan menantu lelaki dan menantu perempuan itu betul-betul memahami agama. Walaupun dia sedikit ilmu, tetapi dia betul-betul faham agama itu lebih baik daripada banyak ilmu tetapi tidak faham agama. Berapa ramai tuan-tuan ustaz-ustaz hari ini? Bukan semualah, tapi ada yang mana kita kena ikut peredaran zaman. Di sana istilah ada. Kita kena ikut peredaran zaman. Allah. Kadang-kadang kita dah tak tahu beza mana isteri ustaz, mana isteri orang jahil. Sebab apa? Sebabnya ilmu tu dia tidak boleh dijadikan ukuran. Pemahaman itu utama. Kadang-kadang kita malu, tuan-tuan, malu. Mana daknya orang tak ngaji agama tapi cantik peradaban dia. Orang ngaji agama tak sampai ke sana. Sebab apa? Sebabnya Hasan Al-Banna meletakkan syarat dalam kitab penulisan beliau. Pertama sekali ialah faham. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan dalam perbincangan kita pada malam ini, membicarakan mengenai ukuran pertama yang perlu kita lakukan. Pemilihan pertama dalam memilih pinangan ataupun menerima pinangan ialah asas agama, fahaman agama. Di situ diukur di mana akhlak dia, pengamalan dia, muamalah dia, tuan-tuan, semuanya itu dilihat. Kerana itulah langkah untuk melahirkan satu keluarga yang hebat. Hebat tersebut bukan diukur pada harta benda, kedudukan, tetapi kehebatan itu diukur sejauh mana seseorang itu ataupun keluarga tadi membawa bahteranya sampai kepada menggapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat bahu memikul, tetapi sedap mata memandang itu lebih baik daripada tuan-tuan ringan bahu memikul tetapi sakit mata memandang. Wallahu a'lam. Jadi sekadar ini tuan-tuan yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan untuk senantiasa kita duduk di dalam ketaatan dan pengabdian sehingga benar-benar kita menggapai marda ataupun redha daripada Allah Subhanahu wa taala, hakikat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu untuk masih sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh lagi majlis dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanallah.